Jadi saya dah cakap pasal bateri kan. Jadi bateri saya tak pernah banyak cakap dah. Bateri tu confirm nak original, jangan pakai yang imitation. Yang imitation tu kenapa tak boleh pakai? Sebab satu je, bateri dia beli local ni kan, ampere dia lebih tinggi sikit dengan original. Tapi voltage sama, boleh pakai. Tapi lama ke lama you buat cell test, you shock dekat mesin tu, dia akan rosakkan mainboard ataupun CPU board. Itu kebanyakan board yang recently rosak tu sebab bateri punya issue. Saya pun sudah keluar satu notice. Bila ada, nanti saya email sekali tu. Bateri notice tu. Sudah banyak tempat sudah kena. Jadi saya harap tukar bateri tak ada masalah ni. Okey. Ini model TEC 5631. 31 masuk tu ada pacing. 21 tu dia putih dekat sini, langsung tak ada button. Itu TEC 5621 is a non-pacing defibrillator. Ini pacing defibrillator. Okey. Belakang senang standard aja, power cable, nombor CD dengan dia punya version semua tu ada kat sini, stiker kecil. Okey. Dengan version bila dia production tu. Baru punya version semua ni. Lepas tu printer sebelah tepi sini. Katakan kalau ada tambahan SPO2, ETCO2, dia ada tempat sini. Itu buka, pasang aja dalam tu. Dia boleh tengok tu. Okey, sekarang hanya ECG cable lah. Okey. Lepas tu kalau katakan nak troubleshooting, ada cara juga untuk katakan pedal dia ada lampu untuk indicator. Bila katakan dia ada lampu hijau indicator, sekarang saya cuba on, tak kisah saya dekat mana-mana pun, dia akan dapat dekat reading hijau dekat sini. Sebab sekarang tak nampak saya dekat macam ni. Dia akan nampak hijau. Kalau keluarkan ni dia akan tunjuk macam ni, merah. Ataupun kontak tak cantik dia akan kuning. Okey, kalau untuk basic check tu, nak confirm pedal tu okey ke tak okey kan. Bila keluar dari pedal memang dia akan merah macam ni. Kita panggil amper lah, amper warna lah. Dia letak pedal dua-dua tu, jadi hijau. dia akan hijau. Kontak masuk tu tak ada masalah, tak ada perintah. Tak ada perintah. Bila tak ada kontak masuk, ada perintah besar. Okey, perintah tak ada, dia akan hijau. Kalau letak pun merah juga, ada masalah dah. Okey, ini basic check untuk biomedical side. Okey, selagi tak boleh, kemungkinan apa yang nak buat tu, you boleh buka ni, dia ada 6 skru. Okey. Dua kiri, dua kanan, dua belakang. 6 skru ni. 6 skru. Kalau nampak tadi tak? Ini dengan ni tak berkaitan ni. Apa maksud dia? Ini sebenarnya dia punya test load. Dekat PCB board ni, kita panggil test load board. Test load board ni, dia generatekan 50 ohms. Idea resistant untuk defibrillator. Jadi bila letak pedal, dia akan jadi hijau. Kalau ini board rosak, dia akan jadi perintang yang lebih tinggi, kemungkinan sampai 3 ke 400. Kalau tak ada, you ambil multimeter, you boleh test dekat sini, you akan dapat 50 ohm. Kat mana nak test? Dekat ni, dekat end ni. Oh, dua-dua ujung tu lah. Ujung sini ke ujung sini, tak suka hati lah. Ataupun test dekat sini lah. Kalian tak buka, test dekat sini. Saya saja nak buka, tunjuk aja apa yang dalam ni. Dia tengok sudah pecah ni, tak berkaitan dengan mesin. Ini stand alone 50 ohms test load board. Kalau ni rosak, you test tak dapat 50 ohm, you akan dapat lebih ataupun kosong. Jadi ada masalah. Biasa lebih. Dia hanya 50 aja ataupun lebih. Okey. Dia senang aja. Ini you tak buka pun tak apalah. Saya buka saja, tunjuk aja lah power itu test load board. Kalau nak test tu, dia saja ambil multimeter letak sini untuk dia punya ohms value tu. Sini dengan ni kontak. Sebab ini kontak memang dekat bawah ni. Ni dua. Dua tempat ni. Oh ni okay. ada getah. Ada getah ni untuk protect air. Protect dia daripada air. Jadi tutup balik. Senang kan ni? Senang. Lepas tu buka dalam tu saya tak berani lah sebab mesin baru. Ya. Nanti nangis asisten tengok. Apa sudah jadi tengah.
Sudah pecah dah LCD. Ini LCD resistor sebenarnya bagi training. Ini LCD. Ini mainboard. Ini power board. Pukul 2 bagi training sistem semua tu. Ada apa, you boleh kontak saya dekat kontak belakang, stiker ada. Dengan ada Nihon Koden punya kontak dekat bawah juga, stiker Nihon Koden Malaysia, ada kontak office dia. Ini yang paling basicnya tempat you nak check lah, katakan kalau nak buka tu. Jadi tak payah risau nak buka tempat tu. Saya ada pernah kena yang rosak test load board tu. Sebab apa tau? Termasuk air. Oh, yelah. Sini masuk air. Lepas tu tak bersih juga. On, biar kering dalam tu. Tak boleh lepas juga. 3-4 bulan, mungkin setahun baru terasa tu masuk bawah ppm. Baru kita tengok, kenapa tu asid merah je? Nasib baik tak ada buat rescue. Sebab air terkena dalam, sudah kering lah. Sudah ada kes masuk air. Sudah kering dah. Itu air sudah kering. Kalau air masuk, you tapat, you bersihkan tu okey lah. You kasih keringkan. Tak okey. Tapi okey lagi. Saja sebab dia sudah ada macam powder macam lepas putih kan. Putih powder lepas air sudah kering kan. Jadi kita buka board tu, tengok test load okey lagi. Saja kontak dengan ni, dengan bawah tu ada masalah. Sebab dia ada berkarat-karat sikit tu. Itu apa-apa pun akan jadi dah. Kalau masuk air tak cover dah kan? Itu memang saya tak boleh buat apa. Okey, untuk pedal ni senang aja. So far saya tak pernah kena ada orang komplain pasal pedal ni rosak lah. Setakat ni lah. Ini memang build for last lah ni. Okey, kalau dia cuci dengan alkohol, ingat pakai air ke kain dengan air basah punya tu, kasih lap lagi sekali. Kurangkan dia punya alkohol level dekat equipment. Sebab kalau tak ada dia retak tu. Dia pecah-pecah. Dia pecah. Casing akan pecah juga sebab alkohol tu. Okey, cucuk masuk, tolak aja. Dia tak payah buat apa. Tolak masuk aja dia akan klik, akan lock. Okey? Jadi pedal standard, pedal kalau you dengar mau testing apa, dia memang lampu merah. Kalau tak ada, selain daripada tu, you kena tapakkan barang ni. You orang pernah tengok barang ni ke tidak? Resistant box ataupun resistor box. Ini kotak untuk masa sekolah, you boleh belajar, you boleh twist dia jadi variable resistor. Ini taraf 1000, 100, ini 10 dengan 1. Masa tu you boleh set berapa ohms you nak keluar daripada output merah dengan hitam ni. Jadi ini kita panggil resistor box untuk generate resistance. Okey. Masalah yang selalu kita kena untuk defib, bila you pernah buka board, macam CPU board ke apa, you kena buka, dipasang balik, dia akan reset. Apa yang dia reset tau? Pedal contact resistance value. Okey, pedal contact macam mana dia nak bezakan tu hijau, orange dengan merah? Dia pakai cara Ohm's law. Bila you sambungan dekat test load 50 ohm, ideal. Always green. 50 is green. If you sampai 50 memang green as long as you tak sampai 100, you memang dalam green. 100 ohm. Okey, untuk kuning 101 sampai 200 dia kuning. Dia masuk tu dia dapat perintang 100, detected 100 sampai 200 tu perintang dia. Okey, untuk 200 sampai 350 itu anggap tu macam ample color, macam merah dah. Contact tak cantik. Tapi kalau you insist nak shock, boleh juga. Janji ada contact. Ada contact. Dia boleh shock. Jangan not empty contact lah. Empty contact dia tak boleh shock. Okay? Itu akan non-effective shock. Dia bagi tapi non-effective. Kalau 350 ohms ke atas, minta maaf. Tak boleh shock. Itu memang consider macam ni dah. Dah bad Open contact. air. Open air totally no dia ada perintah tinggi. Dia tak ada contact langsung. Itu memang tak boleh shock. Dalam ni kenapa kita ada reading yang tadi saya kata tu? Sebenarnya itu dalam servis. Okey. Standard nak masuk servis, kita tekan button ni, silent button.
Home, pergi setup. Setup. Dia akan jumpa tempat yang sistem setup dengan AED setup. Jadi bila masuk OK sistem setup ni, untuk you buat setting balik lah. ID, nama, password, apa ECG speed, printing ke tak printing ke, semua dekat sini tau. You boleh set dekat sini. Self test, result transfer auto, on off ke apa ke, ataupun bagi item bawah password nak tukar ke tidak, itu semua standard, tak payah buat apa. Alarm setting untuk user, ECG speed dia nak cepat ke nak lambat, itu jangan kacau lah, standard. Power on lead, okay, ni alarm recording on ke tak on. Ini nanti saya nak tanya user, dia nak set ke tidak. Bila dia buat shock test tu, dia nak report ke tidak. Saya biasa nak turn on lah. Selalu saya turn on lah. Dia boleh on berapa lama dia nak print kertas dia. Okay. Ataupun continuous off or 12 second. Saya letak 6 second lah. Ini standard. Lepas tu event recording on. Lepas tu yang lain tu. Ini kebanyakan untuk user. That format mungkin kita boleh tukar lah. Macam ni lah. Senang sikit. Day, man, ya. Okay. Medication off, AC line 50 standard, pressure kita tak pakai tu, facing semua standard, monitoring, ini semua kebanyakan setting untuk user. Bila user tanya tu, dia nak buat, you kena buat dekat sini. Okay. Kalau okay, keluar balik, lepas tu you pergi second. AED, okay, AED biasa apa you nak set tau, you hanya nak set dia punya discharge. Macam mana default shock discharge dia akan bagi. Standard untuk adult dia ada kat sini dah. 150, 200 standard dah. Ini untuk AED punya standard crosswise. Lepas tu untuk children 50, 70. Kalau nak tukar boleh tukar. Tapi ini default saya rasa kebanyakan hospital pun tak ada masalah. Lepas tu yang untuk atas ni untuk cara yang berapa lama dia nak buat chest compression, 30 itu standard lah. Kanak-kanak pun 30 standard punya. Ini semua standard. Jadi saya tak rasa ni nak bagi ubah apa-apa lagi. Biar aje. Okey, untuk bawah ni battery test. Okey, battery test ni akan ambil masa dalam 3 jam. Tengok ni battery ke baru ke tak baru. Macam ini battery baru sudah pakai dalam setahun tu, you buat dalam 2 jam dia akan settle dah. Ini maksud dia apa dia buat tau. Bila start dia akan check battery, lepas tu dia akan buat di charge test. Battery ada power. Dia tolong you drainkan semua battery, zero. Lepas tu dia tengok ambil berapa lama untuk nak drain battery tu. Maksud tu di charge test. Lepas dia confirm, dia akan bagi tahu report battery tu ada berapa persen capacity tinggal. Ini lepas siap dia akan bagi tahu. Okey, dalam report dia akan nampak macam curve macam ni. Naik, dia ada charging dengan discharge. Dia ada dua. Okey, sekarang tak payah buat apa. Untuk reset date and time memang dekat sini. Okey. Kalau sudah buat test tu baru ni reset kan. Betul. Itu battery janji dalam 70% above okey. Kalau dia tunjuk 70 and below kasih tukar dah sampai masa dah. Tak tahan lama dah. Biasa 80 okey lagi lah. Dalam 2 tahun biasa tak ada masalah macam ni. Okey, ini dia akan ambil masa lah. Lepas tu recorder test kayak tadi saya pernah cuba dah. You tekan aja dia keluar kertas. Dia automatic. Ini untuk test ni recorder okey ke tak okey ni. Sikit aja tengok dia keluar. Confirm printing okey, itu aja. Lepas tu system information, ini tempat untuk factory yang pakai. Kita tak pakai tu. Dia bagi tahu apa version dengan apa board dia. Software version. SW ada banyak semua software version. Ini saya tak fahamnya. Untuk ni tengok. Apa mainboard dia version semua tu. Ini minta maaf, saya tak tahu. Lepas tu device history. Okey, bila you ada SD card, you masuk dekat mesin ni, you boleh dapat transfer dia punya data keluar dekat mesin. Yang ni tak dapat sekali SD card ke? Ini memang saya tak bagi. Dia tak ada lah. Dia tak ada. Sebab dia bukan standard. User tak pakai SD card. Hanya masa maintenance saja nak pakai. You letak sini pun saya confirm itu kad akan hilang dah lepas tu. Okey, maintenance report semua tu you boleh buat save to SD card. Dia sudah masuk kad tu. Lepas tu bagi item kedua, dia akan save tau. Sebab ini cepat sebab apa dah, mesin baru.
Dia tak ada info. You tekan aja dia jalan. Terus dia, save. dia, kalau ada rekod, dia ambil masa tau saving data. Dia tunjuk perkataan tu lama. Oh. Ini sebab mesin baru sangat. Tak ada Baru hari lagi. ni kita buka Ya. kotak. Dia baru maintenance mungkin satu aja rekod ada. Jadi saya save, saya sudah save cuba tengok. Nanti saya buka laptop. Apa info yang ada? Sebab untuk user tu SD card memang dia tak pakai, tak berfungsi. Hanya untuk apa tau SD card? Untuk sound recording surrounding. Dia ada mikrofon. Oh. Dia boleh record sound surrounding tu, macam apa resuscitation dia tengah buat masa tu. Dia record hanya bila tengah on ke atau kalau dia off? Dia tengah buat resuscitation semua tu. Ni. Tengok apa yang ada. Bulan 4 dekat factory. Hari ni sudah 16 dah. Itu aja yang ada info. No error. Ini masa keluar factory dah, bulan 4 dah. Ini mesin baru dah, baru sampai aje. Lepas tu you tengok dekat ni untuk operation, apa yang kita dah nak buat, apa button kita pernah tekan. Ini bulan 4. Bulan 4 dia dekat factory, apa dia sudah buat. Setiap tu dia sudah buat tau. Change battery setting, change battery dia dengan testing tau. Tengok self test, HV test, maksimum berapa saat. Ini dekat factory ya. Bukan saya yang buat, factory yang buat. Dia akan bagi tahu. Dia dengan buat baru hari ni sampai dah. Lepas dia siap semua self test semua tu. Sampai hari ni ada tunjuk dah. Hari ni kita power on pukul 11. Power on. Lepas tu apa yang kita buat? Kita change lead, gain, apa yang kita suruh buat? Self test tadi tu. Dia dah buat tu. Tadi kita buat tu. Sebab kita lupa self test. Stage 3 tengok. Dia buat tu. Tadi saya pernah buka display pack cable kan, sambungan untuk buat testing. Ini ya record dia. Apa yang pernah tekan tu semua keluar. Apa yang pernah setting, apa yang pernah tekan semua dia keluar. Satu pun tak miss. Maknanya tahulah apa yang semua dia akan bagi tahu. Lepas tu apa event yang pernah berlaku dengan mesin ni, power on, apa yang buat. Semua pun dekat sini juga. Ini untuk full. Lepas tu kalau nak full maintenance pun ada juga. Ini dalam tu maintenance sudah. Tadi sudah buat tu. Kita sudah tunjuk tu. Itu aja 3 yang ada. Untuk full record. Apa yang kita download keluar daripada device history. Rekod tu dekat 6 lesson tu berapa lama betul ni? Oh lama. Ada lama. Lama. You tengok, you boleh simpan sampai tak tahu berapa 2000 selaku. 2000 event. Nanti saya tengok balik dia manual. Kalau tak silap tak tahu 2000 ke 8000 dah. Dia ada beza dengan tu. Ini untuk masukkan device history. Lepas tu dekat dalam ni you boleh nampak ada latest punya self test. Bila kita perform last self test, dia akan tunjuk pukul 12.41. Dia akan bagi tahu. Tapi mesin ni setiap malam 12 malam sharp automatic mesin akan perform self test. Tapi ini untuk bukan basic check self test. Basic check untuk user. Ini panggil basic test. Untuk self test tu dia akan automatic jalan. Kalau besok pagi sebelum user buat sentuh tu, you cuba tengok ni. You masuk you tengok 12 dia akan buat tu automatic. Itu mesin yang sendiri buat. Dia akan buat checking semua sistemnya itu. Nanti dia on sendiri ke? Sendiri on, dia akan on off. Jadi tapi tak rasa lah. Display sebenarnya dia tak tunjuk dia macam memang on, nanti user takut ada hantu. Sebenarnya dia hanya sendiri diam-diam dia dalam tu sudah buat self test tu. Dia kelip-kelip aja. Dia ada kelip lampu semua ni aja, sikit aja. Lepas tu dia padam sendiri dah. Kalau hidup LCD takut orang tau. Ini memang saya pernah tanya masa training tau. Cakap LCD hidup ke? Itu Japanese cakap no. Later they got ghost. We cannot turn on LCD. Dia ada macam berkelip sikit je. Tapi dia tak on. Ada nampak ada power tapi dia tutup dah. Dia tak tunjuk ada LCD. Okeylah. Okey, lepas tu kalau katakan during masa tu pukul 12 dia tengah buat resuscitation tengah pakai, dia akan skip. Dia akan buat lepas tu. Dia takkan perform self test. Dia tahu user tengah pakai, dia orang tengah sentuh mesin tu dia tekan buat. Lepas tu password
111 tadi benar tengok kan? Tadi. Tadi masuk dengan setting ada nampak password setting kan? Password, 111 itu standard dia. Dalam ni you boleh set sistem setup untuk upper lower limit you punya heart rate. Serupa macam user buat lah. Kalau you buat dekat sini dia akan permanent save overwriting dan user punya setting. Kalau you buat dekat sini lah. Sebenarnya tak ada apa, saya rasa tak payah buat sebab hanya nak heart rate aja, you tak ada parameter yang lain. Kalau yang macam mesin ada tambahan SBO tu, NIBP dengan SBO tu, yang itu you kena set. Selain daripada dia hanya satu heart rate aja, itu okey juga 40 sampai 140 okey dah. Okey, dekat sini ada satu super service mode. Super service mode. Okey. Tengok tekan button ni, tekan hold. 132. Tekan 1132. Serupa dengan TEC 5521 ataupun 5531. Pun cara sama masuk juga. Ini saya tunjuk jangan kacau ini bahaya sikit. Okey, ini untuk you tukarkan language, save setting, software update. Okey. Kalau tak ada jangan kacau. Ini biasa factory. Okey. Dia ada message, kalau nak tanam message dia boleh off. Okey, ini yang tunjuk tu. Lepas tu yang apa yang selalu kita buat dulu, you boleh buat check hardware. Key test okey ke tidak, kita buat. Kita tengok hardware dia. Keypad nampak dia berkelip tu. Nak tahu keypad okey tak okey. Lepas tu tengok mana-mana. Ni. Tengok. Ada betul ke tidak dia punya rotary tu. AD monitor jangan off nanti off saya tak boleh buat dah. Lepas tu yang lain-lain tu button okey. Nak test button dia jalan ke tak jalan. Okey, itu je. Lepas tu okey, F5 dia keluar lah. Lepas tu check LED. Lampu LED tu tekan on. Pedal ni. Lepas tu you tukar second, pedal orange. Okey, ini manual Kalau tak nak, you buat auto aje lah. Dia akan jalan, you tengok dia akan tukar warna. Tengok dia jalan ni. Tracer. Indicator. Okey. Ini untuk you buat lampu LED check. Okey, lepas tu check LCD. Ini lampu dia LCD, nak nampak apa-apa kan? Sebenarnya dia ada tau. Macam mana saya nak tengok dah. Tekan ni. Ni keluar balik. Lepas tu buzzer. Dia boleh test volume dia. Ini buzzer dia lah. Alarm limit up. Ini straightforward lah. Lampu untuk sound output lah. Kuatnya. Nandi. Turunnya. Okey. Minta maaf. Saya sudah tukar pergi 4. Boleh dulu. Voice. Adult mode. Adult mode. Child mode. Child mode. If patient is an adult, set the control dial to AED Voice command ni without pressing standard the child mode button. international Adult AED mode. requirement. Stay calm. AA tak tahu apa lah. Follow voice Itu ada instructions. satu association Child tu, mode. for rescue Stay rescue calm. association. Follow voice instructions. Dia memang voice instruction If ikut patient dia. is an adult,
Set the control dial to AED without pressing the child mode button. Confirm that patient is not responding and is not breathing. Remove all clothing from patient's chest. Open package and remove pads. Standard, semua standard bukan atas ni. Remove pads from liner and apply to right upper chest and left side as shown. Check pad cable connection to defibrillator. Do not touch patient. Analyzing heart rhythm. Do not touch patient. Shock advised. Charging. Charging. Do not touch patient. Press the flashing shock Banyak juga button. dia punya suara. Shock delivered. Oh, standard. No shock advised. Heart rhythm changed. It is safe to touch patient. Start CPR. It is safe to touch patient. Cukup lah. Start CPR. Banyak ni. Check recorder dekat sini pun boleh check tau. Dia macam tadi juga, tapi ini lebih panjang. Dia akan buat full recorder, pad, apa tu, roller sampai berhenti. Jangan baca kertas lah. Dia hanya recorder dengan dia punya hitam tu, itu pedal. Bukan pedal pula. Itu roller. Roller test. Ni kalau dia hitam. Lepas tu check ECG frequency tu masuk apa tau? Ini kena sambung dengan simulator. Oh. You kena tukar dekat sini ya. Nah, lead tu pedal, oh lead tu. Main-main blur pula. Kenapa tak ada ECG? Okey. Tengok kenapa? Tak apa. 没有开过。 Ada dia check lah. Bukan sepatutnya ada. Oh, ini check frequency aja ni ada. Tengok ada. Kalau kita masuk tu, you nak keluar balik baru dia keluar. Ini yang standard, bila you tambah tu dia akan ikut. Ditukar rhythm dia akan ikut. Tinggi menarik. Itu untuk test ECG lah. Okey. Lepas tu NIBT tak ada lah. Kalau ada. Kalau ada. Ini check mic semua tu. Hello, testing 1 2 3 testing. Ni kalau record ni dia Masuk SD card. Masuk SD card yang tadi lah. Mic dekat sini. Oh. Testing 1 2 3. Oh, okey. Tengok dia tidak. Jawab kadang
Ini check Dia version. daripada masak kan. Serupa tadi yang tadi tunjuk tu. Ini lagi standard tu. Dia ada bagi apa version dia ada. Okey. Lepas tu penting ni sini Tadi penting dah. Ha. Tadi Hardway sudah tengok bosan sikit Hardway. Okey. Check AD. Okey, dalam ni ada check ECG AD. AD tu maksud dia apa? Untuk adjustment. Oh. Okey. Dekat dalam ni dia ada tunjuk pedal, ada ECG. Kalau letak pedal, ia akan nampak ECG pedal akan keluar. Tengok. Ini untuk you buat adjustment. Tapi setakat ni Tak pernah you lagi lah. tak pernah nak buat lah. Biasa ni buat dia kena pakai oscilloscope lagi satu lah. Untuk tengok dia frequency tu. Setakat ni kita tak payah ada offset ni, biar okey je. Dia auto gain, dia akan tengok okey ke tak okey. Tapi saja checking aja lah. Untuk you checking, you tak boleh buat offset. Jangan main offset tu. Kalau you save tu nanti haywire. Okey, untuk high voltage tu ini untuk adjust the voltage. Output shock. You select low blue, you kena ikut menu tu. You set lower 70. Lepas tu you shock dekat mesin, dia akan tengok apa yang you dapat tu. Macam sama ni. Tengok. Press charge button. Berapa lama dia charge? Tengok. Dia tak sampai 5 saat tau. Lepas tu apa yang nak buat? Shock. Ayo, sini minta maaf saya lupa ni. Tak ni. Tu tadi ECG je. Okey. Balik lagi sekali. Ya, keluar balik. Okey. Okey saya charge. Bila dia charge, you kira masa tu. Tak boleh lebih 5 saat. Okey, 4.7 masa tu okey. You shock. Okey, lepas shock tu tak ada charge energy dah. Sekarang charge energy jadi 0. Dia sudah push out 270. Tadi sudah shock ada kan 270 jadi 0. Lepas tu reading dia 262.3. Dari sana you tengok sini, you adjust sini. Itu factory Saya tak berani ajar. Oh, okey. Kita boleh buat adjustment. Kena adjust sampai yang betulnya baru kita okey. Ini sekarang sudah accurate, jangan kacau. Ini masa tu kalau you memang nak buat tu saya boleh ajar macam mana set yang ni. Ini ada meaning dia tau. Tengok 263 betul ke tidak? Dia tapatnya dengan sini tapatnya. Sama. Sama. Masa tu tally. Kalau jauh ni sini tunjuk 263, sini tunjuk 270, masalah lah. Okey, kena buat adjustment sampai dia betul. Sekarang ni tak payah. Okey. Apa yang nak buat ni next? Adjust battery. Ini untuk you adjust battery punya charging voltage. Ini biasa kita tak payah buat apa. Charging voltage lebih higher daripada battery itu standard. Kita masuk memang 24 unless you tak nak dia tinggi sangat. Dia nak turun dia sampai 18 ke apa. Tak sesuai lah. Sebenarnya tak payah. Saya pun tak tahu kenapa dia nak buat ni. Sebenarnya tak payah. Dia memang keluar output 270. 24. Yang ini you kena buat. Ini tadi yang saya cakap 100, 200, 350 ohm pakai resistor box. Kalau tak ada tu you kumpulkan 3 resistor. You pergi beli resistor biasa, sambungan kiri kanan. Sebelah kiri lekat dekat sini, sebelah kanan lekat dekat sini pedal. You pedal diri macam ni. Dia letak kat sini, kontak dia tengah-tengah ada satu resistor. Ada 3 masa tu 100 ohm, 200 ohm dengan 350 ohm. Jadi bila 100 ohm dia sudah sambung tu, dia akan dapat reading. Bila dapat reading, you save, you tekan OK di tengah ni. Nombor 1. Lepas tu pergi nombor 2. You connect 200 ohms, dia dapat reading ni, you save. You pergi nombor 3. 350, you sambung dengan tengah tu. Lepas tu you dapat reading ni, you save. Bila lepas save tu, you main pedal akan jadi OK balik. Calibration pedal right. Pedal contact kita panggil. Ini yang tempat dia. Model lama TEC 5521 pun boleh juga. Sama juga cara setting yang serupa, tapi kena kumpulkan tools yang you ada tu. Resistor 3 resistor tu. Yang macam biomedical semalam tu. Saya tak tahu TMI ke orang lain akan ajar ke tidak. Untuk saya ajar semua. Kawan saya semua jadi kawan baik dah. Biomedical semua kawan baik saya. Tengok. Tengok. Apa yang mereka buat ni? Saya tunjuk video. Apa saya make video, macam mana dia nak buat ni, macam ni ke bos? Dia tanya.
Serupa dia dengan buat pedal check. Saya tunjuk dia. Ready care. Ini dia dengan buat. Kita tengok saya punya video. Ini yang saya bagi video. Dia tengok dia sambungan. Oh. Resistor tengah-tengah. Macam tu je. Dia sambung macam ni, dia cakap salah, dia cakap tak boleh. Bukan macam ni. Kena dekat pedal. Lekat dekat pedal. Baru dia buat betul. Sebelum tu saya tunjuk dia gambar ni, video. Mana main unit? KPL. KPL ni. Kalau pilah. Masa dengan office prepare, saya pinjam dia punya unit buat tunjuk macam mana buat. Ni sama lah. Tengok. Sama kan? Ini video dia. Lepas tu mereka sendiri buat. Ready cash KL dia sendiri buat. Baik ni dia nasi padang. Sudah siap. Thank you boss, sudah okey. Sebelum tu dia keluar error juga, merah. Error. Dia keluar. Ada error. Keluar error. Cakap memang lah, dia tak save memang error. Lepas ni buat okey dah. Semua saya tunjuk ajar. Janji nak tahu je tanya saya boleh ajar dia. Sebenarnya ini sudah lebih daripada tahap level 1 dah. Level 2 and 3 dah. Untuk semua ni tempat. Biasa teknikal takkan ajarnya. Semua di feed pun boleh buat ni. Saja mereka tak nak tunjuk. Bila ada masalah, tak apa, hantar saya lah. Lepas tu charge saja. Okay, di charge time berapa kali kita pernah buat untuk mesin ni. Dia tunjuk. Dia akan bagi tahu dah. Berapa lama sudah operation, berapa kali kita pernah charge di charge mesin ni. Ini mesin ni. Dia akan tunjuk. Ini tengok berapa kali aja, 4 kali. Kita pernah pakai. So mesin baru. Lepas tu software update lah. Kita buat software, cuba cara dekat ni juga. Ini tak payah buat apa lah. Lepas tu debug mode tak payah. Ini untuk kebanyakan untuk manufacturer. Macam nak reset lah. Itu aja. Yang selalu masalah tu pedal kena tengok. Pedal ataupun cuba katakan tengok ada kotor ke tidak masa PPM, bersihkan ni. Kalau berkarat kasih kertas pasir, kasih gosok, kasih dia cantik balik. Okey, lepas gosok dia boleh pakai balik. Lepas tu letak pedal. Okey, standard masalah dia user kena selalu buat self test. Untuk kita pun sama juga. Kita pun buat satu passive test masa PPM juga. Okey, yang lain tu you boleh masuk dalam check service mode. Tadi saya tunjuk macam mana buat keypad test, macam LCD test, buzzer, LED, semua tu ada. Lepas tu kita buat satu self test. Kita start SD card skip, kita tak payah masuk. Tak ada battery. Dia self test. Okey, dia tengok ada kertas ke tidak. Set recorder and press next to start recorder. Dia keluar kertas sikit. Lepas tu dia tunjuk detected pedal. Sebab dia tak detect, sebab satu saya dah keluar dah. Dia masuk, dia checking hijau. Sekarang ni dia check. Okay, is it detected? Yes, correct. Dia akan check. Do not disconnect. Dia ikut apa instruction dia. Okay dia. Lepas tu dia minta dia tekan button 50, braking, tekan 2 button, shock. Sebab lepas shock, press charge lagi sekali. Nak buat discharge pula. Ini dia self di-charge. Dan di-charge test okay. Lepas tu next. Okay, pacing, tekan. Dia sebenarnya tolong buat semua dah. Jangan buat satu by satu. Kita macam tadi manual kan. Ini automatic, dia self test. Status indicator merah. Yes. Hijau. Yes. Testing voice instructions. Yes. Alarm. Merah. Warning. Biru advice. Bottom semua tak ada lah, dia tak sambungan. Jadi recorder check. Yes, if printing. Dia akan print satu pendek main report, dia bagi tahu. Dia akan bagi tahu result okey. Kita buat self test tu. Jangan bagi dia kertas print yang lebih. Kalau you nak, you boleh print ni. Ini yang details. Kalau maintenance masa tu kan, you boleh print ni. Ini shofu. Kalau untuk daily tu, ini cukup dah. Jangan buang kertas lah. Beza ni je. Ini boleh go through lah. Kalian nak tengok ni.
Lepas tu inilah biphasic tadi yang cakap tu. Dia kurangkan you punya patient apa tu skin burn. Biphasic dia naik, dia charge, dia turun, dia akan stay, lepas naik balik. Barulah patient tak sakit sangat. Itu lah details dia. Berapa saat dia masuk, dia keluar. Phase, second phase, first phase dia akan tunjuk. Itu aja. Ada apa nak tanya? Defib sebenarnya untuk saya yang basic tadi tu service mode itu aja. Selain daripada tu saya tak encourage you sendiri buat repair. Sebab you semua orang tu tak sampai tahap yang buat tahu macam mana nak di-charge capacitor. You kena tahu di-charge capacitor tau. Jangan main-main tau. Nanti Kalau tak main nanti buka habis aja. kena current. Dia punya shock ada dekat store, dekat charge, dekat capacitor tu, itu akan di-charge keluar dekat you. Sebab you sentuh tu. Betul. Mesin yang takut dia main di-charge saja capacitor tu, jangan main-main. Lain tempat you buka board semua tak kisah, tapi capacitor jangan kacau tu. Nanti shock dekat sendiri pula, jangan main-main tu. Selain itu kalau boleh rosak hantar dekat kita yang buat. Sebab kita ada cara yang buat di-charge capacitor sebelum kita baca nak buka semua tu. Itu memang tahap sampai you nak buka sampai di-charge capacitor biasa sampai tahap level 2 and above dah, level 3 dah. Kalau main swap macam board saja okey lah, itu tak ada masalah. Kalau you nak buka sampai nak troubleshooting, nak buat multimeter test di voltage output tu, voltage itu macam kita level 3 buat. Kita troubleshooting on board output berapa charge. Itu yang bahaya sebab you shock dekat you charge dekat sana, you tangan dekat dalam tu, you multimeter test tu. Jangan main-main dulu. Itu bukan tahap yang tak pernah training dia sentuh. Kalau you nak main dengan tu, you buka mainboard tukar, itu saya tak ada masalah. Yang dekat shock sana jangan main. Sebab saya rasa kebanyakan Zo ke, Neon Golden ke, Philip tu dia takkan ajar ni. Sebab itu memang bahaya sampai di charge capacitor tu. Dia tak encourage biomedical sendiri buka. Biasa kita swap je kan. Biasa swap aja lah. Itu sampai tahap capacitor jangan sentuh. Memang semua ada capacitor. Tak kisah you GE ke apa brand. Dulu saya kerja GE. Saya buat GE dah dulu. Cardio Surf, GE semua tu. Ada sekali engineer kena di charge capacitor tu. Tangan tersentuh tu Dia melecur. terus hitam. Dia melecur. Sikit je. Dia tersentuh dah. Sekejap aja. Satu saat pun tak sampai. Sentuh je. Jari dia sudah 6 dah. Dia minta dia jari dia buat macam ni kan. Jari dia macam ni je. Tak boleh. Tak boleh lah. Tak gerak lah. Dia takut tau. Masa tu dia takut tau. Nak pergi hospital ke? Okey ke? Ada rasa apa-apa? Tapi 6 lah dia juga. Sekarang dengar sakit 6. Tak gerak. Jari tak gerak. Dia tangan kita buat macam ni lah. Tutup. Dia macam ni. Lagi tutup. Macam ni juga. Lepas dalam setengah jam baru dia rasa boleh gerak dah sikit. Sikit. Lepas tu okey balik. Itu baru berapa tau? Itu shock baru 100 lebih je. Kalau you cuba fikirkan 300 ohm. 300 joule. Itu memang hitam terus tu. Jangan main-main tu. Sebab dia sudah shock dekat di-charge dekat dia jari tu. Dia pergi sentuh tu. Cakap jangan masuk tangan. Dia manalah itu PPE semua pun tak ada. Dia main solo macam tu je kat hantu kena shock tu. Dia tu pula dengar borak dengan kawan dia sebelah tepi. Tanganmu sudah termasuk tu, tersentuh dengan tempat yang itu di-charge tu. Kena jaga sikit sebab defib jangan main-main. Kalau ECG patient monitor itu okey lah.